Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada di dalam masjid yang mulia ini. Masjid yang tertua di kampung. Mudah-mudahan Allah berkati kehidupan kita dan kita boleh menjadi orang yang bertakwa. Dengan kita mengenal siapa pencipta kita, apa tugas kita di dalam dunia ni, lepas ini ke mana kita akan pergi, apakah persediaan kita untuk pergi ke kampung asal kita. Kita nak tahu benda-benda itu. Bila kita tahu itu dan bertindak sewajarnya, barulah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bila kita jadi orang bertakwa, baru ada jaminan dari Allah. Allah jamin keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Tanpa takwa jangan mimpi nak ada keselamatan. Hanya orang bertakwa saja yang Allah jamin. Kalau tak ada takwa, jangan syok sendiri. Jangan nyongin dia balik, aku kalau mati syurga mana lah kau. Jangan perasan. Itu orang perasan namanya. Itu syok sendiri. Kena jadi orang bertakwa. Kalau kita bertakwa di dunia ni pun Allah jamin, di akhirat pun Allah jamin.
Dalam dunia apa kata Allah? Wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada mereka-mereka yang bertakwa. Di akhirat pun Allah jamin sama. Apa kata Allah? Innal muttaqina fi maqamin amin, fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu sentiasa berada di kedudukan yang selamat, darjat yang selamat, pangkat yang selamat. Di mana selamatnya? Di dalam syurga yang terdapat air yang berpancutan. Itu untuk orang bertakwa. Tak ada takwa, tak ada jaminan. Mungkin selamat, mungkin tak selamat. Tapi kita nak jaminan selamat. Jadikan diri kita tu orang-orang yang bertakwa. Tanda orang bertakwa tu buat segala yang disuruh. Segala, ingat perkataan segala tu. Dan tinggalkan segala yang dilarang. Yang suruh buat semua, yang dilarang tinggalkan semua. Jadilah kita orang-orang yang bertakwa. Untuk malam ini kita sambung pembacaan kita. Kalau tak salah saya, malam ni kita baca kenyataan yang ketiga. Betul? Kenyataan yang ketiga. Yang kedua dah kita baca. Nah, yang kedua dah kita faham dah apa artinya, iaitu perhatian menunjukkan Tuhan yang menjadikan alam ini. Alam ni Tuhan yang menjadikannya, termasuk diri-diri kita ni Allah yang menjadikannya. Mujur Allah nak jadikan kita. Kita dah tak ada kita. Kemudian Allah jadikan kita ni manusia. Allah tak jadikan kita ni kambing. Allah tak jadikan kita ni lembu. Allah tak jadikan kita ni rimau. Kemudian manusia pula dijadikannya kita ni orang beriman dan beramal soleh pula. Karena orang Melayu sebelum menerima Islam, agama mereka ialah Hindu. Semua orang Melayu di Malaysia ni agamanya Hindu, kerana tertarik dengan orang Hindu. Sebelum itu Buddha. Mereka tertarik dengan orang Buddha di Siam tu. Lalu orang Melayu pun masuk agama Buddha. Sampai tertegak satu kerajaan Melayu yang beragama Buddha, namanya Sriwijaya. Sepeninggalannya banyak terdapat di Kedah dan Perlis. Orang datang orang Hindu. Orang Melayu pun tertarik dengan Hindu. Lalu orang Melayu masuk agama Hindu. Kesan-kesannya banyak terdapat di belah beruat sana. Sampai tertegak satu kerajaan Melayu yang beragama Hindu. Nama kerajaannya Langka Suka. Betul baru datang Islam. Maka orang Melayu pun tertarik dengan Islam. Sekarang ni kita ni Islam. Alhamdulillah. Kalau tidak kita masih Hindu lagi. Kalau Hindu masih Taipusan apa buat? Mawak kawadi. Dukung kawadi itu. Wirid betul. Well. Mujur kita terlepas daripada zaman itu ya. Baik, untuk malam ni kita sambung kenyataan yang ketiga. Mengenal Tuhan dan mengetahui sifat-sifatnya. Nak kenal siapa yang kita sembah. Kenal bukan nampak rupa dia gemuk ke, kurus ke, hitam ke, putih ke, tinggi ke, rendah ke, bukan kenal rupa itu. Kena kenal Allah itu yang menjadikan kita. Allah itu yang mencipta kita. Allah yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Allah yang mendatangkan penyakit dan Allah juga mendatangkan ubat bagi penyakit. Semua dari Allah. Nak kenal yang jenis itu. Dan tahulah sifat-sifatnya. Sifat itu bukan dia gemuk, kurus, tinggi, rendah, hitam, putih. Bukan sifat itu. Sifat Allah tu bukan adjektif, adverb. Tahu adverb? Tak ada ngaji tukang putih ke mana? Satu adjektif tu keadaan anggotanya. Adverb apa adverb? Keadaan perangainya. Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui. Itu sifat-sifat itu kita nak tahu ya. Allah itu maha berkuasa dan sebagainya. Baik, baca senang. Kenyataan yang ketiga, mengenal Tuhan dan mengetahui sifat-sifatnya. Kena faham sifat-sifat Allah tu. 20 sifat yang wajib,
20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. Yang wajib mesti ada. Sifat Allah yang wajib itu mesti ada. Bukan 20 aja, tuan-tuan dan puan-puan. Beribu-ribu. Tak terhingga banyaknya. Tapi yang wajib kita ketahui. Wajib kita ketahui 20 sifat. Jumlahnya tak terkira di kita. Terlalu banyak. Mujur lah kita ni wajib tahu hanya 20 sifat saja. Kalau semuanya, berdosa belaka lah kita ni. Jadi 20 sifat yang mustahil, 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. Itu nak kenal yang tu. Baik, mengenal Tuhan itu fardu ain. Apa kata fardu ain? Wajib atas tiap-tiap individu. Fardu ain. Bukan tuan-tuan yang wajib. Isteri tuan-tuan rumah pun wajib. Kalau dia tak tahu, balik ajar. Anak-anak tuan-tuan pun wajib. Kalau mereka tak tahu, kita ajar. Kerana fardu ain. Lepas itu patut satu keluarga datang untuk mengetahui sifat-sifat Allah tu. Fardu ain. Tahu tak fardu ain? Bukan fardu kifayah, fardu ain. Semua wajib tahu. Kita wajib tahu, isteri kita wajib tahu, anak-anak kita wajib tahu, orang yang bawah jagaan kita pun wajib tahu. Wajib faham ya. Itu hukumnya fardu ain. Atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf sebut mukallaf. Ada korang ni saya tu sebut, tak sebut pun. Mukallaf. Jangan baca maklaf, tak betul. Mukallaf. Apa arti mukallaf? Orang yang wajib menjalankan perintah Allah. Itu namanya mukallaf. Faham ke ni? Orang yang wajib menjalankan perintah Allah. Dipanggil mukallaf. Tandanya ada 4. Tanda mukallaf tak ada 4. Ingat ni. Buat nota. Yang pertama aqil. Aqil artinya akalnya berjalan dengan sempurna. Namanya aqil. Dia kenal. Tidak terlalu bodoh, tidak terlalu bingung, tidak terlalu apa dan tidak gila. Itu aqil. Tidak terlalu bingung dan tidak pula gila. Bingung tu artinya bukan setakat UPSA dapat 5E, itu belum bingung lagi. Yang dikatakan bingung tu dia tak kenal yang mana najis, yang mana suci. Doda dia katanya tak lembu dia katanya doda. Jenis bingung macam tu. Baru bukan mukallaf. Selagi dia kenal itu mukallaf lagi ya. Selagi dia tahu yang ini najis, yang ini suci, itu mukallaf lagi. Walaupun dia tak lulus pun UPSA. Curut je perasaan tapi dia masih lagi mukallaf. Yang kedua gila. Gila artinya akal tak sempurna dengan waras. Nari di berjalan. Orang gila lah. Tentu hala je. Kalau dia gila, dia bukan mukallaf. Siapa tak nak semayang, senang je. Jadi gila. Tak payah semayang. Siapa tak nak menutup aurat, senang je. Gila. Tak payah menutup aurat. Siapa tak nak puasa Ramadan, jadi gila. Tak payah puasa Ramadan. Yang pertama, aqil. Bukan aqil ha, yang aqil ha itu nama penyanyi. Ini aqil tu, akalnya berfungsi dengan sempurna. Yang kedua baligh. Baligh tu sampai umur. Bukan balik ke rumah. Sampai umurnya. Lelaki atau perempuan dia dikira baligh setelah berumur 15 tahun hijrah. Baligh tu. Dah sampai 15 tahun hijrah. Kalau ada yang belum sampai 15 tahun tu, dia tak dikira balik lagi. Tapi kalau dah sampai 9 tahun lebih, datang tanda-tandanya, balik lagi. Umur patut 9 tahun hijrah, datang tanda-tandanya. Bagi orang lelaki tandanya satu aja, iaitu mimpi bersetubuh dan keluar mani. Itu balik lagi. Bagi orang perempuan ada 2 tandanya. Yang pertama mimpi bersetubuh dan keluar mani. Yang kedua keluar darah haid. Balik tu. Walaupun umurnya belum sampai 15 tahun. Tapi atas daripada 9 tahun. Paling kurangnya 9 tahun.
Itu dua. Mula-mula akil, yang kedua balik. Yang ketiga sempurna panca indera. Sempurna panca inderanya. Dalam Islam panca indera yang diambil kira hanya dua saja. Yang pertama pendengaran, yang kedua penglihatan. Kalau ada salah satu dari dua tu, sempurna tu. Ada salah satu aja, bukan ada dua tu. Salah satu ada, sempurna tu. Matanya nampak, tapi telinganya pekak, sempurna tu ya. Matanya buta, tapi telinganya dengar, itu sempurna juga. Salah satu ada tu, sempurna tu. Dia boleh melihat, walaupun dia tak mendengar, itu sempurna tu. Dia boleh mendengar walaupun tak melihat, sempurna juga. Yang tak sempurna, dua-dua tak ada. Mata tak nampak, telinga tak dengar. Itu pun tuan-tuan dan puan-puan setelah memayyiz. Kalau belum memayyiz lagi dia kopi itu, baru dia kira tidak mukallaf. Kalau dah memayyiz, bukan mukallaf. Kalau memayyiz masih mukallaf, minta maaf, salah-salah penerangan. Kalau dia dah memayyiz, dia masih mukallaf. Kalau sebelum memayyiz, baru dia itu dikira tidak mukallaf. Artinya umurnya dia belum kenal lagi. Budak kecil benar, tak kenal yang mana najis, yang mana suci. Tiba-tiba buta dan pekak dan buta. Dia bukan mukallaf. Boleh lagi buat apa yang dia nak. Tak payah semayang, tak payah nutup aurat, tak payah puasa Ramadan. Kerana dia bukan mukallaf. Tapi kalau dah tua, budak umur 81 baru buta dan pekak, mukallaf ke tak? Tuan-tuan, mukallaf ke tak? Mukallaf. Mana tahu kan? Orang tua ni tengah ngajar. Kejap ni tengah ngajar, tiba-tiba bunyi guru kuat, kentung tu. Petah gegendang telinga tu. Udah pekak jadinya. Itu kilat pula. Tung tu, buta mata tu. Udah jadi buta dan kilat, buta dan pekak. Masa itu dia mukallaf ke bukan mukallaf? Tuan-tuan, masa itu dia mukallaf ke bukan mukallaf? Udah buta dan pekak. Masih lagi mukallaf. Kenapa? Dia dah tua, dia dah tahu. Ini kalau dia kanak-kanak, lahirnya buta dan pekak, dia bukan mukallaf. Kalau ada salah satu, mukallaf lagi. Ini kalau ada dua-dua tak ada ya, baru dia namanya bukan mukallaf. Faham ke cakap saya ni? Itu sempurna panca inderanya. Dalam kitab kata sempurna hawas. Hawas itu artinya panca indera. Yang keempat, 3 tanda ya. Yang pertama tadi akil, yang kedua balik, yang ketiga sempurna hawas. Yang keempat, sampai seruan dakwah kepadanya. Dia tahu tentang Islam. Dia tahu tentang yang wajib. Dia tahu tempat yang haram. Dia dengar orang azan. Dia nampak orang pergi ke masjid semayang. Itu mukallaf itu. Mana tempat-tempat yang apa itu dia tiada alasan mengapa dia tak mau menerima Islam. Tempat tandanya. Kecuali dia duduk di kawasan yang tak ada kenal langsung orang Islam. Tak ada langsung orang Islam. Dari kecil sampai ketua tak pernah tengok orang Islam. Tak pernah bergaul dengan orang Islam. Maka itu dia bukan mukallaf. Kerana dia tak tahu. Tak pernah berjumpa dengan orang Islam. Tak pernah bergaul dengan orang Islam. Tak pernah didakwahi oleh orang Islam. Dia bukan mukallaf lah. Ada ke tempat itu dalam dunia ni? Mungkin ada lah, saya tak tahu. Mungkin ada. Mungkin di hutan-hutan Amazon tu ada barangkali. Hutan-hutan belantara Afrika tu ada barangkali. Itu 4 tandanya. Mukallaf. Faham ke mana ni? Jadi kita ni mukallaf ke tak? Mukallaf belaka. Semua ni mukallaf belaka. Siapa tak mukallaf angkat tangan. Saya nak angkat gambar mana orang. Alright. Jadi apa yang wajib bagi mukallaf tu? Fardu ain atas tiap-tiap mukallaf dengan mengetahui namanya. Tuhan tu kita nak tahu namanya. Siapa Tuhan kita namanya? Allah. Dan sifatnya. Sifatnya apa? Maha mendengar, maha mengetahui, maha melihat, maha berkuasa, maha pemurah, maha penyayang. Itu sifat-sifatnya kita nak tahu ya. Nanti kita belajar nanti insya-Allah.
Yang disuruh oleh syarak. Syarak itu hukum Islam. Undang-undang Islam nyuruhnya. Asy-Syarif. Syarak Asy-Syarif. Apa itu Asy-Syarif? Yang mulia. Hukum Islam yang mulia. Ada 5 hukum yang mulia tu. Yang pertama wajib. Yang kedua haram. Yang ketiga sunat. Yang keempat makruh. Itu hukum syarak. Yang kelima harus. Kelima-lima hukum ini meliputi segenap aspek kehidupan. Apa saja dalam kehidupan dia tertaluk kepada 5 hukum tadi. Sama ada wajib atau haram atau sunat atau makruh ataupun harus. Itu syarak Asy-Syarif. Dengan ajaran daripada Rasul-Rasul. Mana tahu? Rasul ngabon. Rasul ngajar kita. Rasul ngajar yang ini wajib, yang ini haram, yang ini sunat, yang ini makruh, yang ini harus. Terdapat dalam Quran kita tahu. Maka bagi Tuhan ada banyak nama-nama yang molek-molek. Nama Tuhan tu banyak. Kalau kita baca kitab namanya Jauharul Mahub, nama Tuhan tu ada 3,000. Dengar elok. Banyaknya dah tamat Jauharul Mahub tu. Tapi lupa. Baca dah tapi lupa. Nama Tuhan tu ada 3,000. 1,000 nama hanya malaikat je tahu, orang lain tak tahu. 1,000 nama lagi nabi-nabi je yang tahu. Berapa ribu dah? 2,000. 300 nama terdapat dalam kitab Taurat. 300 nama terdapat dalam kitab Injil. 300 nama terdapat dalam kitab Zabur. Berapa dah? Berapa dah? 2,900. Ya ke tak? Betul ke salah kira saya ni? 2,900. 99 nama terdapat dalam Al-Quran. 99 nama. Semua berapa? Semua berapa? 2,000. Lagi apa? 999 nama. Tinggal berapa? Tinggal 1 nama aja. Yang ini rahsia Allah Ta'ala. Nama yang 1 tu siapa tak tahu? Hanya Allah yang tahu. Itu kitab namanya Jauharul Mahub. Saya dah ngajar sini tu tapi sekerat je. Betul? Tak jadi. Tapi Taman Melayu Jaya Muslimat itu tamat dah. Jauharul Mahub. Dan sekarang ni banyak tempat saya ngajar Jauharul Mahubnya. Banyak tempatnya. Cekuh dia dekat nak habis. Batu Putih ada juga Jauharul Mahub. Tapi baru nak mula. Tanjung Rambutan dekat nak habis dah. Taman Indah. Itu nama kitab Jauharul Mahub. Wa Munabbihatil Qulub. Nama kitabnya. Baik. Itu nama-nama Allah ya. 1 tu rahsia Allah Ta'ala. Yang tahu hanya Allah yang tahu. Ada 10 perkara yang Allah rahsiakan. Itu akan datang kita baca insyaAllah ya. Itu syarak Asy-Syarif. Dengan ajaran daripada Rasul-Rasul. Maka bagi Tuhan ada banyak nama-nama yang molek. Artinya Al-Asma'ul Husna. Al-Asma' itu artinya nama-nama. Kalau 1 ismun. Kalau banyak Al-Asma'. Asma' itu artinya banyak. Kalau 1 ismun. Kalau kita tanya seorang, ma ismuka? Ismu ya. Apa nama kamu? Kan dia seorang. Kalau ramai semua ni ma asma'uka. Siapa nama kau ya? Betul. Itu Asma'ul Husna. Kita selalu nyanyi kan tu. Di Taman Melayu tu setiap kali saya ngajar nyanyi apa Asmaul Husna tu. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudus sampai habis ya. Itu namanya Al-Asmaul Husna. Nama-nama yang baik-baik belaka. Semua nama-nama tu baik-baik belaka. Positif belaka. Karena itu nama Allah. Ada nama-namanya pada Allah adalah positif, tapi pada kita tak boleh.
Di antara al-mutakabbir. Al-mutakabbir itu Allah saja yang layak menerima ataupun yang boleh dipanggil sebagai al-mutakabbir. Berarti apa? Yang takabur. Yang boleh takabur siapa? Tuan-tuan, perempuan? Siapa boleh takabur? Allah saja. Kita boleh takabur? Kita tak boleh takabur kerana itu nama Allah. Siapa takabur dia sudah merampas hak Allah Ta'ala. Allah saja boleh takabur kerana Allah tu layak. Dia menjadikan segala-galanya. Boleh dia takabur. Juga al-muntaqim. Artinya membalas apa saja yang dibuat oleh hambanya. Baik dibalas dengan baik, jahat dibalas dengan jahat. Itu nama Allah tu. Kita tak layak menerima nama seperti itu. Dan sifat-sifat yang maha besar dan yang maha tinggi. Allah tu semua besar tinggi. Sempurna. Tak ada satu yang kekurangan di sisi Allah. Itu yang kita wirid tadi tu. Ilahana ya Rabbana subhanallah. Kata tu imam. Kita sebut subhanallah. 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 Sebut betul-betul. Ingat subhanallah. Subhanallah. Ini banyak subhanallah. Apa benda sebab? Apa subhanallah? Subhanallah. Apa nama sebab? Ada setengah-setengah tempat tu imam menyebut apa itu? Subhanallah. 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 Imam begitu juga lah. Benda sebab. Patutnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Macam tu ya. Artinya maha suci Allah daripada sebarang kekurangan. Maha suci Allah daripada barang kecacatan. Maha suci Allah daripada barang kelemahan. Allah tu tak pernah lemah, tak pernah cacat, tak pernah kurang. Sempurna aja Allah Taala ya. Itu dia. Subhanallah. Itu maha tinggi. Nama Tuhan. Dan lebih masyhur, yang lebih masyhur di antara segala nama-namanya ialah Allah. Yang 99 yang kita bicarakan tu, yang paling tinggi ialah Allah. Dia sebut lafaz Jalalah. Lafaz al-Jalalah. Lafzul Jalalah. Itu lafaz yang maha besar. Jalal tu artinya besar, agung. Lafzul Jalalah, lafaz yang sangat agung. Atau lafaz yang maha besar. Jalal tu nama syurga tau. Seantara 8 syurga tu ada syurga namanya Darul Jalal. Agung semua. Nombor 1 belakang tu. Itu lafaz tu yang paling agung. Maka yang lain daripada itu, daripada ini diketahui daripada Quran dan juga hadis. Lain betul kita tahu daripada Quran juga daripada hadis ya. Dalam Quran ada 99 nama. Semuanya ini masyhur di sisi orang Islam. Ya. Sebahagian daripadanya nama yang dalam Quran itu surah Ar-Rahman. Artinya Maha Pemurah. Ar-Rahim artinya Maha mengasihani. Al-Quddus artinya apa? Maha suci. As-Salam artinya apa? Maha pemberi selamat. Al-Mu'min Maha pemberi iman. Bukan dia beriman, memberi iman kepada kita. Itu mukmin. Allah itu sifatnya memberi iman kepada makhluknya. Itu di antara nama-nama yang masyhur ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Itu sifat-sifat yang diketahui oleh mukallaf terbagi kepada 2 bahagi. Dua sifat tu nak tahu. Kita mukallaf kena tahu 2 bahagi sifat tu. Yang pertama mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan ijmal. Apa tu ijmal? Rangkum-rangkum. Himpun sekali. Itu ijmal. Ringkas. Macam orang jual dokoyan. Tak pernah tengok orang jual dokoyan kan? Ada tak orang jual dokoyan tu orang longgok aja tak? Itu ijmal tu. Selonggok orang ini harga. Selonggok orang ini harganya. Selonggok orang ini harga. Itu namanya ijmal. Rangkum. Orang jual rambutan orang betul juga. Ikat dah siap terikat. Itu namanya ijmal. Bukan jual sebiji-sebiji. Itu namanya ijmal. Jadi secara rangkum Allah tu sifatnya maha sempurna. Dengar lalu. Secara rangkum sifat Allah tu apa? Maha sempurna. Apa saja yang Allah miliki sempurna belaka. Itu ijmal.
Lagi tu, iaitu bahawa beriktikad dan berpegang oleh seorang dengan iktikad yang putus, seperti putus tu tetap, tak berubah-ubah, tak loroh-loroh, tak getak-getak, tak tanggih-tanggih, seperti yang putus, tetap aja dalam apa keadaan pun dia tetap beriman dengan Allah Ta'ala. Disiksa pun dia beriman, dirasuah pun dia beriman, dipujuk pun dia beriman, dimarah pun dia beriman, dimaki pun dia beriman, dihina pun dia beriman juga. Itu namanya putus, ya. Kalau kadang beriman kadang tidak, itu tak putus namanya, ya. Diugut lagi udah tak beriman, itu tak putus namanya, ya. Dia nak putus, mempertahankan iman tu sampai walau apa saja keadaannya, itu namanya putus. Bahawasanya wajib, seperti wajib tu mesti ada, bukan wajib syarak. Wajib syarak dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Ini wajib mesti ada, mesti Allah tu memiliki sifat ni. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Apa saja yang Allah miliki sifatnya semua sempurna belaka. Pendengarannya sempurna, penglihatannya sempurna, kekuasaannya sempurna, ilmunya sempurna, apa saja sempurna. Sifat yang dimiliki oleh Allah Ta'ala tu. Itu ijmal tu. Pangkum belaka tu. Semua sempurna belaka. Nak senang ingat bahawa sifat Allah tu adalah sifat kesempurnaan. Semuanya sempurna belaka. Itu ijmal namanya. Yang layak dengan keadaan ketuhanan. Yang layak Tuhan aja, yang lain tak layak. Dan mustahil. Mustahil kerja apa? Tidak diterima akal akan adanya. Nama mustahil. Kalau benda itu ada, akal tak terima. Mesti tiada. Itu mustahil, ya. Mustahil atasnya bersifat dengan apa-apa jua sifat kekurangan. Mustahil Allah itu buta. Mustahil Allah itu pekak. Mustahil Allah itu lupa. Mustahil Allah itu tak ingat. Mustahil Allah itu lepas pandang dan sebagainya. Itu mustahil, ya. Mesti tidak diterima akal kalau benda itu ada. Mustahil Allah itu mati. Mustahil Allah itu lemah dan sebagainya. Itu secara ijmal. Secara ijmalnya kita yakin bahawa Allah itu sifatnya semua apa? Sempurna. Sekali lagi. Allah itu sifatnya semuanya adalah sempurna. Itu nama ijmal. Apa saja sifatnya sempurna belaka. Ya. Kalau nak tahu satu-satu, itu namanya apa? Nama tafsil. T-A-F-S-I-L. Tafsil. Ya. Dengan tafsil artinya satu-satu. Itu yang kedua, ya. Mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan jalan tafsili. Tafsili itu satu-satu. Bukan rangkum-rangkum. Tadi rangkum, ini satu-satu. Itu namanya tafsili. One by one. Iaitu bahawa beriktikad, percaya betul-betul, ya? Dan berpegang oleh seorang dengan iktikad yang putus. Putus juga, ya? Mesti putus. Kenapa putus? Tak berubah-ubah, tak jatuh-jatuh, tak longgor-longgor, tak loroi-loroi. Itu putus, ya? Iktikad yang putus. Dan dengan dalil. Dan dalil yang akli, dalil akal. Artinya dalilnya bukti, logik akal. Akal boleh terima. Itu dalil akal, ya? Dan juga nakli. Nakli itu petikan daripada Al-Quran. Tadi akli, ini nakli. Dalil itu ada dua. Satu dalil akli, lagi satu dalil nakli. Dalil akli ikut logik akal. Terima di akal tak? Tuan-tuan dan perempuan, terima di akal ke Allah tu menjadikan alam ni? Terima. Terima di akal ke Allah itu maha berkuasa? Itu dalil akli, ya? Akal terima. Terima di akal bahawa Allah tu maha mengetahui? Terima. Dalil nakli, petikan daripada Quran. Itu namanya nakli. Petikan daripada Quran atau hadis. Itu buktinya. Baru kita yakin kalau betul-betul. Udah yakin sudah ada dalil, baru kita yakin. Akli dan nakli.
bahwasanya wajib bagi Allah Taala ya 20 sifat yang wajib. Nanti kita akan belajar 20 sifat apa? Wujud, qidam, baqa sampai kaunuhu mutakalliman. Wajib 20 sifat. Mesti ada. Sifat wajib bagi Allah tu. Wajib Allah itu 20 sifat. Dan beriktikad dengan iktikad yang putus, dan dengan dalil yang akli dan nakli, dua-dua dalil juga yang ada bukti. Bahwasanya mustahil atas Allah tu bersifat dengan lawan sifat yang wajib tadi. Yang putus tadi. Mustahil. Benda tu tak diterima di akal. Kalau Allah tu bersifat dengan lawan yang wajib tu. Yang wajib tu Allah tu ada. Lawan wajib apa? Lawan ada apa? Tiada. Kalau saya kata Allah tu tak ada, terima ke tak? Terima ke tak? Tak terima di akal. Tak faham kan? Allah tu sifatnya hidup. Terima ke tak? Siapa tak terima angkat tangan? Hidup je Allah tu. Tak pernah tak hidup. Kalau saya kata Allah tu tak lama lagi matilah, apa katakan? Terima? Terima dia kaya? Tak lama lagi Allah matilah macam? Tak terima dia kaya. Yang tu mustahil tak nak tahu tu. Iaitu mustahil atas Allah Ta'ala bersifat dengan segala lawan sifat yang wajib yang 20 itu. Kemudian yang ini kita baca kemudian ya. Ada pun dikenaki dengan mengenal Tuhan itu, hendaklah mengetahui apa perkara, iaitu yang pertama iktikad yang putus. Itu akan datang insyaAllah ya. Kita sambung itu dulu. Lepas nombor 2 ya. Beraya lah ya. Belum puasa mana ada ngaji beraya lah insyaAllah ya. Cukup sekadar itu. Sekadar itu terang ke dah? Boleh faham ke dah? Boleh. Alhamdulillah. Ya, banggalah saya. Kenapa? Bila dia ajar dapat, okey. Bukan tak tahu, dia malas nak jawab. Dia tahu tapi tak nak jawab. Itu aja dah. Itu sebab kena tengkin dulu. Ada korang ni. Baru dia jawab dah. Langsung tak ada feedback. Baik, sekian dulu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada nak bangkang. Setujulah kalah. Alright. Ada siapa-siapa nak tanya? Sudah. Tadi Ustaz sebut nama Allah ada 3 ilmu. Saya itu malaikat tahu. Saya itu nama jadi tahu. Itu juga benar Al-Quran. Yang ketiga apa dah? Allah. 3 kitab sebelum Quran apa? 300 ada terdapat dalam kitab Taurat. 300 lagi terdapat dalam kitab Injil. 300 lagi terdapat dalam kitab Zabur. 300 campur 300 campur 300 berapa? 900. 900 campur dengan 99 yang dapat dalam Quran tu berapa? 999. Tinggal berapa? Tinggal 1. Yang tu mana? Allah saja yang tahu. Okey, terjawab. Alhamdulillah. Lagi? Macam itulah bila dia tak dapat tanya. Ini nanya apa tak? Tahu ke tak tahu ke? Payah ya. Kalau tak tahu tanya. Mudah-mudahan saya boleh jawab. Bukan saya boleh jawab semua pun. Tapi saya jawab juga. Kalau tak tahu saya jawab juga. Apa jawabnya? Wallahu a'lam. Alright, sekian dulu tuan-tuan. Ya. Minta ampun, minta maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat